5 amalan untuk elak jin pecinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Ahmad Salihin Zamri, Ketua Pengamal Pengubatan Islam Ahsaza Official. Pengubatan Islam Ruqyah Syariah yang berdaftar dengan KKM dan juga Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Sesungguhnya hidup ini suatu ibadah. Walaupun hidup ini keras, tapi kita tetap kena hadapi. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah mencipta jin dan manusia melainkan untuk menyembahnya di atas jalan ibadah yang berpandu dengan sumber ilmu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini, sesi live ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian tentang 5 amalan untuk elak gangguan jin pencinta. Dalam bahasa Arab, jin pencinta dipanggil jin asyik. Ishqun, asyik dengan belayan cinta. Jadi, jin ini menjatuh cinta pada manusia dipanggil jin pencinta ataupun jin asyik. Ianya wujud tuan-puan dan telah dikupas, dibahas oleh seorang alim ulama bidang Ruqyah Syariah International, iaitu di dalam kitab Al-Ihtilam karangan Syekh Dr. Sa'ad Sa'i Ahmad Abdu, seorang doktor daripada negara Mesir. Tadi tuan-puan dirahmati Allah, dalam kitab tersebut dibahaskan tentang adanya gangguan jin pencinta dan bagaimanakah gangguan, simptom-simptom gangguannya dan apakah cara untuk elak dan bagaimana rawatannya. Dan cuma dalam sesi live ini saya ingin berkongsi kepada tuan-puan 5 amalan untuk elak gangguan jin pencinta. Jadi sebelum kita teruskan tuan-puan, saya minta ihsan tuan-puan untuk share live ini. Semoga ianya menjadi saham pahala. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita bertolong-tolongan atas perkara baik dan yang menjurus kepada takwa kepada Allah, dan kita tidak bertolong-tolongan atas perkara yang berdosa dan juga bermusuh-musuhan. So, share live ini insya-Allah manfaatnya luas dan kita mendapat saham pahala sebab share. Jadi tuan-tuan, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berselawat kepada baginda Nabi SAW terlebih dahulu sebelum kita berkongsi, kerana kita umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Baik tuan-tuan dirahmati Allah, 5 amalan untuk elak gangguan jin pencinta. Sebelum tu, jin pencinta adalah jin, bangsa jin Bangsa jin yang kita tak nampak dengan mata kita ini, tapi mereka nampak kita. Dalilnya
innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Allah SWT berfirman, mereka, sesungguhnya mereka ini iaitu bangsa jin, dapat melihat kita dari arah dan tempat yang mana kita tak dapat melihat mereka. So kita kena faham bangsa jin ni dapat melihat kita, kita tak dapat melihat mereka. Yang nampak tu macam mana? Yang nampak tu sama ada dia Nabi dan Rasul. Yang kedua, dia tukang sihir. Yang ketiga, dia ada jin pendamping. Yang keempat, dia ada gangguan jin dan sihir. Baik, tuan-puan dan rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. So, bila jin tu tengok kita, dia tengok dengan mata lah. Kadang-kala ada jin yang berakal dan bernafsu. Jin memang ada yang berakal dan bernafsu, tidak terkecuali. Ianya makhluk, cuma bezanya unsur penciptaan sahaja. Kemudian bila jin ni memandang kita, orang kata dari mata jatuh ke hati. Ada jenis jin yang memandang manusia lalu dia jatuh cinta. Dan dia melakukan perkara-perkara yang merosakkan. Seperti bersetubuh dengan manusia tersebut di alam mimpi. Dan bila manusia tu bangun, terutama wanita ya, ada lebam-lebam di pehanya. Ada kesan merah di setiap di setiap tempat sensitif di badannya. Tuan-tuan, ianya berlaku. Inilah dinamakan gangguan jin pecinta, jin asyik. Dia mencintai manusia itu. Lalu dia akan menganggap manusia itu adalah kekasihnya, ataupun isterinya, ataupun suaminya. Maka kalaulah manusia itu yang dicintai oleh jin, yang sudah berkahwin, dia akan benci pada pasangannya automatik. Jadi benci. Tengok pun dah benci. Jadi nak cari pasal, dia memanjang. Kalau yang belum berkahwin, dia akan sulit untuk mendapatkan jodoh. Kalau berkawan, okey. Bila kawan tu nak rapat dengan kita, nak masuk meminang ke, nak jadi girlfriend, boyfriend ke, kita akan jadi benci. Kita akan jadi benci, kita akan menjauh. Tanpa apa-apa alasan. Kalau tak ada alasan, dia akan mencari alasan tersebut. Ini yang berlaku, tuan-puan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bangsa jin itu juga mempunyai nafsu. Karena itu, tuan-puan dirahmati oleh Allah, Nabi ajarkan kepada kita beberapa doa dalam setiap genap aktiviti kehidupan kita. Maknanya nak elok daripada mata pandangan jin pecinta ini, ada 5 amalan yang tuan-puan kena jaga. Kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena jaga. Kita buat kerana Allah, insya-Allah benda tu akan menjadi benteng diri juga bagi kepada kita, dan mengelakkan jin tersebut mengambil kesempatan ke atas kita dan menjatuh cinta pada kita dan mengganggu kita. So tuan-puan yang dirahmati Allah SWT, 5 amalan ini ada dalilnya dalam hadis-hadis sahih. Bahkan 5 amalan ini saya belajar daripada Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh dan kitabnya yang bernama Al-Ihtilam, mimpi basah dengan jin. Ini berlaku, tuan-puan. Ianya berlaku, wallahi wabillahi ta'atallahi. Banyak kes yang saya handle adalah gangguan jin pecinta yang disangka sihir. Rupanya bukan sihir, itu adalah gangguan jin pecinta, tuan-puan. Nampak macam sihir, sihir pemisah. Padahal itu adalah gangguan jin pecinta. Jin yang mencintai manusia. So tuan-puan, yang pertama, amalan yang pertama, dan ianya menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. So bila kita amal ni, kita dapat pahala, dirahmati oleh Allah, lakukan sunnah. Bahkan kita dilindungi oleh bangsa jin. Yang pertama, tuan-puan, apabila tuan-puan nak pecah pakaian. Bila nak pecah pakaian, maka bacalah doa ini. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, barang siapa yang membaca doa ini sebelum membuka pakaian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup mata pandangan jin syaitan daripada melihat auratnya. Tak kira lelaki, tak kira wanita. Terutama sekali wanita. Tuan-puan, bila kita nak buka pakaian kita, pasti kita masuk bilik dan kita kunci pintu supaya manusia lain tak nampak. Tapi tuan-puan, ada makhluk yang nampak kita, yang duduk dalam bilik kita, yang kita tak nampaknya, lalu kita berbogel di depannya.
Lalu dia tengok macam mana. Kalau dia tengok, dia terangsang nafsu. Jin tu terangsang nafsu, maka dia akan mengambil kesempatan ke atas kita ketika kita tidur dan dalam segenap kehidupan kita. Sehingga mimpi bersetubuh berkali-kali. Setiap malam, ada orang setiap minggu, ada orang setiap 3 hari, ada orang setiap kali tidur akan mimpi bersetubuh romantik dengan orang-orang tertentu. Sama ada dia mimpi orang yang dikenali ataupun tidak dikenali, romantik dengannya, cium-cium dengannya dan bersetubuh dengannya. Bila bangun tidur badannya penat, ada kesan merah, gigitan, ada kesan lebam. Dan kalau wanita, dia alat sulitnya kadang-kala ada kesan kemasukan benda. Ada nurse yang tak percaya. Saya kata pergi cek hospital. Dia pergi jejeng dengan suami dia. Bila cek betul lah macam baru bersetubuh semalam. Ini telah dibuktikan. Saya tak nak bagi tahu lah hospital mana. Rahsia lah, nanti jadi aib. Jadi tuan-puan, saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizaqna khairan minhum. Bismillah. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Jadi sebelum buka pakaian, jangan lupa baca doa ini. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillah dengan nama Allah alladzi yang la ilaha illahu, tiada Tuhan selain dia. Hu tu Allah, kembali kepada Allah. Hu Allah. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selainnya, baru kita buka pakaian. Jaminan daripada Nabi SAW dalam hadis sahih, barang siapa yang membaca doa ini, insya-Allah Allah akan tutup mata pandangan jin daripada melihat aurat kita tak kala kita membuka pakaian kita. Jadi tuan-puan, Rasulullah bagi kepada kita hebat doa ni. Maka bacalah. Kalau tak ingat, tulis. Kalau tak ingat, tulis di almari tu, loker tu, tulis. Tempat kita sana baju tu, tulis. Ikutlah nak buka pakaian sebelum mandi ke, nak buka pakaian sebelum tidur ke, nak buka pakaian selepas mandi ke. Bila nak buka, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Pahala sunnah dapat, dirahmati oleh Allah dan bebas daripada mata pandangan jin. Tu. Kalau kita tak baca tuan-puan, hari-hari jin tu tengok aurat kita, dia terangsang nafsu, dia akan ambil kesempatan ke atas kita, maka wujudlah simptom-simptom gangguan jin pecinta. Baik. Yang ni kena alert lah semua. Kongsi kepada anak-anak dara kita tu utamanya tuan-puan. Anak dara kita tu yang duduk di asrama, yang duduk di rumah sewa, yang duduk di universiti, yang duduk terperak dalam bilik seorang diri. Bagi doa ini, jangan lupa baca. Kita tak tahu dia, kita nampak dia duduk seorang, padahal keliling dia tu penuh jin dalam bilik dia. Kita tak tahu. Bila dia pecah pakaian, jin tu pakat tengok aurat dia. Kiri kanan, atas bawah, belakang depan. Allahu Rabbi. Macam mana tak terangsang nafsu jin? Mereka pun ada nafsu, cuma dia unsur berbeza dengan kita. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Itu masalahnya. Ini ujian bagi kita. So, tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT, amalkan doa itu. Yang pertama tadi, baca doa sebelum buka pakaian. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Settle. Saya ijazahkan untuk semua. Yang kedua, tuan-puan. Yang kedua, baca doa sebelum masuk tandas. Sebab apa? Dalam tandas juga terdedah aurat kita. Dan confirm ada di dalam tandas adalah syaitan jantan dan betina. Buktinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa sebelum masuk tandas. Bunyi macam mana doa sebelum masuk tandas? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Maknanya di dalam tandas itu ada syaitan jantan dan ada syaitan betina. Nak kita hok mandi bogel tanpa seurat benang, lagilah dia akan tengok. Dalam mandi bogel menyanyi pula menghiburkan syaitan jantan dan betina di dalam tandas. Macam mana nak bebas gangguan jin sedangkan kita yang menarik perhatiannya? Dengan sikap kita ini. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Tuan pada rahmati Allah SWT. Baca doa. 7 langkah lagi nak dekat dengan pintu tandas, baca. Bukan baca depan pintu, 7 langkah nak masuk lagi tu. Nak buka pintu, baca dah.
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada syaitan jantan dan betina. Ada dalam tu, ada syaitan. Besi setara mana, tandah harum setara mana, canggih setara mana, ada syaitan. Tempat buang najis tu. Baca doa, tuan-tuan. Dan hari ini, ramai orang yang kena stroke, jatuh dalam tandah. Bila kena stroke, minus stroke sebelah kiri kebanyakannya. Kalau tak percaya, tuan-puan buat kajian ni, tuan-puan tanya orang yang kena stroke. Di bahagian kiri tu utamanya, jatuh dalam tandas. Kena stroke dalam tandas. Allahu Rabbi. Tuan-tuan rahmati Allah. Main-main, baca doa tu. Yang kedua, baca doa sebelum masuk tandas. Kerana bila masuk tandas, orang kita terdedah dan syaitan melihat kita. Dan mungkin dia akan terasa nafsu, jatuh cinta pada kita. Dia akan follow kita. Dia akan ganggu kita. Dia akan bersetubuh dengan kita masa kita tidur. Ini yang kita takut. Dia akan ganggu hubungan kita dengan manusia lain. Terutama dengan pasangan kita. Yang kita cintai, yang kita hargai, yang kita rindui. Tiba-tiba jadi benci. Jadi menyampah. Itu tiba-tiba tanpa sebab. Ini bukan sihir, tapi gangguan jin pecinta. Nampak macam sihir tapi tidak. Apa tu yang penting? Sikap kita yang menaik perhatiannya. Masuk tandas. Masuk tandas kaki, kiri keluar tandas kaki, kanan yang tu pun kena jaga. Allahu Rabbi. Itu yang kedua. Baca doa tu, semua orang tahu doa ni. Saya ijazahkan untuk semua amalan ni, insya-Allah. Tujuan kalau azab itu tandas baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk kaki kiri. Tu. Azlan Azizan. Ada seorang kawan ni gangguan dia pelik. Dia klaim dia bunian bila kerasukan. Tu bukan dia bunian, tu dia dirasuk oleh jin. Ramai yang meruqyah tapi tak ada kesan, tapi tak boleh solat jadi gigih. Betul ke ramai yang meruqyah? Adakah peruqyah itu benar-benar mahir diiktiraf? Ada apa hitam putih pengikhtirafannya? Kena cek. Tu. Banyak orang mengaku bunian ni. Itu adalah jin yang mengganggu, dia menipu banyakkannya. Jangan layang sangat jin tu. Tapi fokus kepada jalan kesembuhan yang diridai oleh Allah. Jin ni bukan untuk kita berbuah-buah, temu buah. Tidak. Tu. Patut dia tak masuk campur urusan manusia. Itu yang kedua tadi tuan-puan. Faham? Yang kedua. Yang ketiga tuan-puan. Doa melihat cermin. Sebab apa? Kerana dengan melihat cermin, kita akan timbul kagum pada diri sendiri. Kagum pada jawatan yang ada. Kagum pada kecantikan kita. Kagum pada pakaian kita. Kagum pada hidung mancung kita. Kagum pada mata hinata kita. Kagum pada gigi secantik kodomo layang kita. Kita akan bangga dengan diri sendiri. Gelaran dan sebagainya bila tengok cermin. Sebab tu Nabi ajar kita. Bila lihat cermin, supaya cermin yang kita lihat kecantikan kita, nikmat ini, supaya jin tu tak masuk campur. Dia tak melihat bersama kita kecantikan kita, kehandsomean kita, kesegakan kita, pengaruh kita, masyhur kita, putih kita dan sebagainya lah. Jadi baca doa yang Nabi ajar tu, lihat cermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Baca doa tu. Ya Allah, sebagaimana engkau indahkan ciptaanku, indahkan pula akhlakku. Nampak? Nabi ajar kita baca doa tu. Sebagaimana engkau ya Allah indahkan penciptaanku. Sebab apa? Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian yang Allah jadi ni makhluk adalah manusia. Sebab tu Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau indahkan ciptaanku ini, indahkan pula akhlakku. Apa akhlak? Kerana bila kita pandang wajah kita sendiri di cermin, supaya tak timbul sifat riak, tak timbul sifat ujub, tak timbul sifat sombong, kibir. Supaya kita lepas tengok cermin tu, tujuan apa kita tengok cermin? Supaya orang tengok kita cantik. Betul tak? Tujuan apa kita tengok cermin? Supaya orang tengok kita cantik. Supaya orang tengok pakaian kita bersih, segap. Supaya orang tengok kita tak ada tahi mata, tak ada bulu hidung keluar, tak ada tahi gigi melekat apa, tak ada jawab-jawab besar ni. Supaya kita blushing sikit. Blushing ke? Betul? Blushing. Saya tak pernah make up, minta maaf kalau salah. Kita duk beruh sini. Kemudian beruh lagi. Mula-mula jadi putih melepak. Kemudian sapu sikit warna kuning-kuning. Kemudian sapu sikit blushing. Dia panggil apa, merah-merah gitu sikit. Tu. Macam traffic light dah ada kuning, ada hijau, ada merah, ada. Muka tu supaya apa? Untuk orang tengok kan.
Bila kita lihat cermin ni untuk orang tengok. Bila kita tak baca doa tu, dia mari ni. Syaitan tadi dia mari, dia melihat. Dia menatap kecantikan kita bersama dengan kita. Lalu dia jatuh cinta pada kita. Lalu dia rasa kagum pada kita. Dia akan follow kita, tuan-puan. Kemudian kita pun jadi sombong. Kita keluar daripada rumah tersebut dengan sombong. Akulah paling cantik. Akulah, tengok aku belaka. Akulah pakaian aku paling cantik. Ni tengok ni, tudung apa? Tudung Rosalinda. Tengok ni harga 300. Siapa tudung tu tak pecah dia punya tag harga. Pakai tak pecah tu. Sebab apa? Sebab nak suruh orang tengok. Itu tujuan kita tengok cermin lah. Saya nak pakai kopiah hari ni. Kadang saya pakai tu sengit belah. Bila saya tengok cermin, sengit. Saya pun betul. Supaya, padahal kalau sengit macam ni, soh je semayang. Ni dahi tak tutup. Tapi sebab apa saya tengok cermin? Sebab saya nak serasi comel. Biasa orang tengok saya ni, comel pakai yang bersih, kopiah, sama betul dan sebagainya. Nampaklah seperti ustaz-ustaz sikit. Gitu. So, sebab tu penting Nabi ajar kita baca doa tu. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau indahkan penciptaanku ini, indahkan pula akhlakku. Supaya kita tidak sombong. Supaya kita tidak riak. Supaya kita tidak ujub. Supaya kita tidak ada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat kibir tadi. Yang menyebabkan kita tidak diridai oleh Allah sepanjang perjalanan kita tersebut. Sepanjang perhiasan yang kita pakai tersebut. Tu. Nak lagi yang ada rantai bapak sini. Tu. Dan mana ada rahmat dari Allah. Lagilah nak tunjuk pada manusia. Tengok ni rantai aku. Rantai pula. Gelang aku. Bersinar. Besar. Berapa karat ini? Berapa gram ini? 1 gram hari ni 292. Tu. InsyaAllah esok agak runtuh lagi mah. Mungkin. Bunyi kata minggu depan. Mah jatuh. Mah jatuh. Bukan jatuh bawah. Jatuh harga. Pakat nak beli tu. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT. Jangan paksa suami beli ya. Jangan. Semata-mata nak tunjuk. Kita ada emas, rantai. Tapi dalam rumah kita tak pakai tunjuk pada suami. Bila kita keluar kita pakai. Tengok cermin dulu pakai. Nak tunjuk ke orang lain. Yang bukan mahram. Kenapa sebegitu rupa? Iyalah memang semua fitrah manusia memang begitu. Oleh sebab itu tuan-puan, paling kurang kita baca doa melihat cermin supaya kita tak sembuh sifat-sifat mazmumah tersebut. Macam mana kita nak sembuh daripada gangguan jin sedangkan jiwa kita dah memang ada jin? Apa ada jin? Dah tak ada Allah. Buat tu tak baca doa, buat aktiviti ni tak baca doa. Nampak kecil tapi besar di sisi Allah sebab Nabi ajar, Nabi amal. Maknanya bila kita tak baca doa tu kita lalai. Maknanya Allah ada ke dalam jiwa kita? Tak ada lah. Kata cinta Nabi, Maulid. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapo masjid selawat bagus. Bukan tak bagus, selawat bagus. Kat cinta Nabi, betul lah sebab cinta Nabi. Tapi, apa guna cinta? Dalam setiap aktiviti tak ada cinta. Mana kata cinta Nabi? Kamu buka pakaian tak baca doa hak Nabi ajar. Kamu tengok cermin tak baca doa hak Nabi ajar. Kamu masuk tandas tak baca doa hak Nabi ajar. Kamu tidur tak seperti Nabi ajar cara tidur. Kamu keluar rumah tak baca doa hak Nabi ajar keluar rumah macam mana dan sebagainya. Termasuk langkah kaki kanan ke kiri. Dia kata cinta Nabi. Tapi hasil zahir cinta tu pun tak ada di dalam zahir kehidupan kita. Apakah itu cinta ataupun munafik cinta? Dusta. Mengapa harus berdusta demi cinta? Lisan mengatakan cinta. Kelakuan tidak menunjukkan cinta. Apakah itu cinta? Itu bukan cinta. Itu dusta. Tuhan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta Nabi fattabi'uni. Allah sebut dalam Al-Quran. Mu betul-betul beriman kepada aku, yakni Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikut Nabi. Itu cinta Nabi. Mai bila dapat cinta Nabi, zahir cinta Nabi, Allah merahmati kita. Yuhibbukumullah, Allah sayang kita.
Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampun dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31, ayat cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat cinta Allah adalah cinta Nabi. Maka cinta Nabi itu setiap segenap kehidupan kita ada cintanya Nabi. Cara nak minum air bagaimana cara Rasulullah minum, itu cara cinta. Apa yang Nabi suka kita akan buat. Itulah cinta tuan-puan. Kalau cinta isteri, kita buat apa yang isteri suka. Kalau cinta suami, suami suka saya buat macam mana, saya buat. Kalau suami tak suka saya buat gitu, saya tak buat. Walaupun benda tu tak berdosa. Suami kata saya tak suka awak pakai baju warna kuning. Jangan pakai baju warna kuning walaupun tak berdosa pun pakai. Tapi dah suami tak suka. Kita cinta suami, maka kita tak pakai pakaian kuning. Sebab apa? Cinta suami. Begitulah kata cinta Nabi. Nabi ajar gini, lihat cermin. Gitulah kita lihat. Nabi ajar buka pakaian macam mana, macam mana. Gitulah kita buat. Sebab apa? Cinta Nabi. Cinta Nabi. Saya ulang. Cinta Nabi begitulah. Zahirnya ada cinta Nabi. Memang Nabi dah wafat. Tapi orang yang mencintai Nabi tak pernah memikirkan Nabi wafat. Kenapa? Kerana Nabi hidup dalam setiap segenap kehidupannya. Dia melangkah keluar rumah, ada langkah Nabi. Dia memakai pakaian, ada pakaian Nabi. Dia mengucapkan kata-kata, ada selawat kepada Nabi. Ada memuji Nabi. Ada tutur kata yang Nabi SAW anjurkan. Orang bila nak puji orang, Nabi kata apa? Ucapkan keberkahan. Maka dia ucap, Masya Allah, tabarakallah, comel awak hari ni. Ada lisan Nabi SAW. Dia minum air. Cara minumnya seperti Nabi SAW. Cara makannya seperti Nabi SAW. Maka Nabi hidup dalam kehidupannya. Inilah cinta. Pada rahmati Allah. Fikirkan baik-baik. Adakah kita berdusta selama ni? Kita kata mencintai Nabi, tapi perbuatan Nabi tidak ada dalam kehidupan seharian kita. Apa itu kehidupan seharian? Tak dia. Cara kita buka pakaian. Lepas ni saya nak buka pakaian sebelum tidur. Bagaimana Nabi buka? Saya dah ajar tadi. Yang kedua, cara masuk tandas. Bagaimana Nabi ajar masuk tandas? Ikut kita nak masuk macam mana? Tak boleh. Sebab kita umat Nabi Muhammad. Nabi ajar kita. Maka kita ikut Nabi. Barulah syaitan tak ganggu. Yang ketiga tuan-puan, lihat cermin tadi. Bagaimana Nabi ajar? Begitulah cara kita. Sebab cinta Nabi. Syed Ikmal Afifi, kalau uskon tak ajar doa-doa ni, dia siap hantar jin ke gunung jerai lagi. Ramai pula percaya. Yang percaya tu, dia punya keimanan bermasalah. Orang suruh belajar, tak nak belajar. Ilmu Allah kan luas, kena mengaji. Tahu ilmu Allah tu luas, kena mengaji. Jadi tuan-puan kena mengaji pula. Ada sumber sahih. Kitab Mu'tabar. Ada nas sumber rujukannya. Bukan percaya membabi buta. Tuan-tuan pada rahmati Allah SWT. Itu yang ketiga. Allahu Rabbi. Dah masuk isyak dah tuan-tuan. Berapa ramai yang setuju dengan saya? Berapa ramai yang setuju dengan saya? Boleh komen sallu ala nabi. Okey tuan-tuan, kita baru masuk yang ketiga. Isyak dah masuk. 2 lagi kita sambung subuh sekarang tuan-tuan. 2 lagi kita sambung subuh sekarang. Lepas subuh kita buat kuliah subuh. Sekejap. InsyaAllah. Baik, boleh tuan-tuan? Kita tangguh dulu. Beri laluan isyak. Kita solat isyak di awal waktu. Kerana sunnah Nabi solat di awal waktu. Ulaika humul hafizun. InsyaAllah, baik. Saya tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selawat sampai dirahmati, sunnah Nabi dijalani. Bukan selawat sampai mati, sunnah pun tidak diikuti. Barakallahu fikum.